Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Cik Amir? Alhamdulillah sihat. Lawa, tanjak lawa, lawa. Alhamdulillah. Oh, Boleh dengar settle lah. suara saya okey? Jelas, jelas. Okey, siapa-siapa yang ada di talian, Alhamdulillah. tolong komen kami punya suara gema ke tak gema. Okey. Jadi insya-Allah petang ni kami akan bersembang buku tentang Abang Bomba Sayang Kamu. Ini dia. Salah seorang penulis, Tuan Zulkifli Cik Noh. Tapi Zairus Lina ni tak ada. Ada sekali tak ada. Dia ada tugasan lain. Biasalah Ha, cikgu. Kan, dia ada walaupun tugasan lain. Okay. Oh, dia bukan bomba. yes. Dia kan bomba Rumah juga. saya ni rumah saya cikgu kaunselor. Okay. Kat sini okey. Jadi terima kasih Tuan Zul. Sudi setia lagi untuk sesi kedua. Nah, buku kali ni Abang Bomba Sayang Kamu. Jadi mungkin ramai tanya, buku ni pasal apa? Jadi untuk tak buang masa, saya serahkan pada Tuan Zul. Macam mana boleh tercetus buku Abang Bomba Sayang Kamu ni, Tuan? Bismillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Syukur pada Allah SWT petang ni dapat lagi kita sama-sama di Insta Galeri Ilmu. Terima kasih Cik Amir sudi jemput saya lagi pada petang ni. Alhamdulillah. So petang ni kita akan bincang ataupun kita akan sembang-sembang santai. Kita nak kenal dengan buku Abang Bomba Sayang Kamu. Okay. So bila kita tengok buku Abang Bomba Sayang Kamu ni, tajuk dia sebenarnya menggambarkan kita nak balas cinta masyarakat pada bomba sebenarnya. So sebenarnya satu ketika dahulu, iaitu pada akhir tahun 2018, berlaku banyak peristiwa-peristiwa yang menyebabkan ada kehilangan nyawa dalam kalangan anggota bomba. Contohnya Wira PPDA yang 6 orang meninggal di Lombong dalam operasi mencari mangsa lemas, dan juga arwah adik meninggal dalam rusuhan di sivil, kalau tak salah saya lah, dan juga banyak lagi ada arwah Abu Zarin, kita punya pakar haiwan berbisa, juga meninggal pada tahun 2018, dan PB Apollos daripada Sabah meninggal kena renjatan elektrik ketika memadam kebakaran belukar. Kalau dalam Islam kita ada Amul Huzun, dalam bomba tahun 2018 merupakan tahun kesedihan, yang mana impak daripada peristiwa-peristiwa yang berlaku mengundang banyak simpati daripada masyarakat. So ketika itu masyarakat begitu menyanjung tinggi, alhamdulillah sehingga sekarang nama bomba meniti di bibir masyarakat lah. Impaknya adalah pada 2019 dan 2020, permohonan untuk masuk menjadi anggota bomba di kalangan anak-anak remaja kita meningkat berkali-kali ganda. So apabila kita nak untuk pengambilan, biasanya dalam 700 orang, kita terpaksa tapis daripada 30,000, 40,000 orang, 40,000 permohonan. So alhamdulillah, dalam satu aspeknya adalah kita akan dapat yang cream of the cream lah, maksudnya kita yang dapat yang terbaik insya-Allah. So salah satunya adalah tentang dari sudut ketinggian seorang yang nak masuk jadi bomba kan. So kita dah upgrade kan, daripada kalau untuk lelaki 165 ke atas lah, sekarang ni dah 17 lebih. So maksudnya lepas ni insya-Allah kita boleh tengok abang-abang bomba kita ni tak ada lagi yang pendek-pendek, yang rendah-rendah tak ada. Semua tinggi-tinggi semua. Okey, baik. Jadi hasil daripada simpati daripada masyarakat, masyarakat begitu menyayangi bomba, dan kita nak supaya gelombang menyayangi bomba ni berterusan. Jadi bagaimana? Jadi saya memikirkan, kalau kita tak kenal maka kita tak cinta kan, orang kata. Jadi kalau masyarakat menyayangi bomba disebabkan oleh simpati, maka dia tak kekal lama.
Dia bila habis saja isu sayang masyarakat kepada bomba tu akan menurun. Jadi bagaimana nak buat supaya perkara ni berkekalan? Kita kena perkenalkan bomba kepada masyarakat. Macam tu. Jadi atas inisiatif itulah saya mengambil inisiatif untuk menulis buku ini. Kita nak supaya masyarakat boleh tahu bomba dari sudut pandang, maksudnya dalam mana kita masuk sendiri ke dalam kerjaya bomba tu dengan membaca buku ni. InsyaAllah. So saya cuba dalam buku yang ringkas ini, sebenarnya buku ni tak tebal. Buku ni hanya lebih kurang dalam 132 muka surat. Dan ada 20 kisah dalam ni. Tapi saya cuba untuk maximizekan kisah-kisah yang ada dalam bomba supaya masyarakat bila baca buku ni dia dapat idea. Kalau katalah anak dia minat nak jadi bomba, so bila baca buku ni dia dapat idea bomba ni sebenarnya macam mana kerja dia. Macam mana, apa yang dia berhadapan, apa risiko-risiko, cabaran-cabaran yang ada. Kan? So insya-Allah buku ni menjadi panduan yang penting lah kepada ibu bapa ataupun yang nak menyertai pasukan beruniform Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. So sekurang-kurangnya mereka dah baca buku ni dan dapat gambaran awal. Rupanya kejayaan bomba ni macam ni. Sesuai tak dengan diri sendiri. So dia boleh tengoklah. Okey. Itu latar belakang sejarah penulisan buku ni. Okay, betul. 2018 tahun yang penuh tragedi lah kita boleh cakap untuk bomba sendiri. Dan memang waktu tu memang orang cakap viral lah isu-isu pasal bomba ni dengan semua jenis yang menyedihkan lah untuk masyarakat umum. Dan bila lahir buku ni bagi saya waktu yang tepat lah. Dengan kalau sebelum orang cakap penonton kita tanya, Tuan Zul dah bagi tahu tebal dia 132 muka surat. Harga pun RM15 je tuan-tuan. Sangat murah lah orang cakap. Dengan konten yang berpuluh tahun punya pengalaman dikompil dalam satu buku yang macam ni bagi saya sangat baloi lah. 15 tu macam kos cetak je lah orang cakap. memang murah untuk buku ni. Jadi untuk buku Abang Bomba Sayang Kamu ni orang cakap dia satu bidang kerjaya lah, yang mana kalau makluman pada semua, kami sebelum ni ada juga terbit buku macam magistrate, buku pasal duta, buku pasal penulis. Jadi kali ini first time ni galeri terbitkan buku Abang Bomba yang mana beruniform. Tak silap saya ni yang pertama lah bawa galeri, dan rezeki kami lah dengan adanya ABN, dengan ada Tuan Zul, Alhamdulillah, terima kasih sudi hantar manuskrip pada kami tentang Abang Bomba Sayang Kamu. Terima kasih Galeri Ilmu. Kita nak baca sikit lah dia punya orang cakap terpintas lalu tajuk-tajuk yang ada dalam ni. Okey, Abang Bomba Bidadari, ayat power Abang Bomba, hati kau keras, pesan tanda sayang, warkah kekanda, hanya kamu sehidup semati, kau buat aku cemburu hingga hujung nyawa, kau imamku, you jam I jam. Dah macam ayat filem lah. Puteri celoreng hingga, umpama satu jasad, biar ku undur diri, onderan, dan banyak lagi. Jadi kita petang ni kita dah bagi tahu lah sebelum kita live, jadi saya dah request kat Tuan Zul untuk kongsikan beberapa kisah dalam ni. Kalau tuan puan mungkin dah baca, kali ni kita nak dengar secara live. Dia cerita dengan baca ni lain feel dia ni. Ni kita nak dengar macam dia memang bercerita lah depan-depan ni. Antara kisah-kisah yang memang Tuan Zul waktu nak tulis pun memang rasa terkesan lah. Orang cakap dia tulisan dari hati ni orang cakap daripada Tuan Zul sendiri. Mana yang kita nak kongsikan pasal ni Tuan Zul? Boleh kita kongsikan? Bismillah. Okey, baik. Jadi untuk sebenarnya sebelum saya kongsikan kisah ni, kalau perasan tadi yang Cik Amir bacakan, dia punya tajuk-tajuk setiap bab tu, memang kita kaitkan ataupun kita sesuaikan dengan tema kita lah. Iaitu Abang Bomba Sayang Kamu ni macam novel cinta macam tu lah. Kan? Tapi sebenarnya memang keseluruhannya menggambarkan cinta Abang Bomba ataupun cinta pasukan bomba kepada masyarakat. Jadi tajuk-tajuk dia ni kalau kita baca tengok macam betul-betul baca novel cinta lah kan. So ada yang agak catchy lah kan. Okay. So kalau nak buat
tajuk buku pun okey, cantik kan. Tajuk filem atau tajuk drama kan. Okey, baik. So petang ni saya nak kongsi, mungkin ada 2 ataupun 3 kisah lah yang dekat hati saya. Dalam sebenarnya semua kisah-kisah ni adalah kisah-kisah peribadi saya lah. Maksudnya sebab saya sebelum ni saya bertugas di Negeri Sembilan bermula 2012. So lebih kurang 6 tahun begitu. Alhamdulillah, oleh kerana di Negeri Sembilan ni saya terlibat sepenuhnya dalam bidang operasi sebelum saya masuk ke bidang latihan di Akademi Bomber. So peluang hadir ke operasi merupakan pengalaman yang sangat mahal. Dan ketika itulah kita boleh tengok mayat yang boleh bau, macam mana bau mayat yang rentung. Boleh angkat dia. Dan satu fakta, kita ni, tubuh badan kita ni, kalau kita tinggi kita katalah 170 cm, tapi bila rentung badan kita akan mengecut sehingga mungkin dalam 140 cm je. Sebab mungkin sendi-sendi kita dah mengecut, urat-urat kita dah mengecut, dia akan jadi pendek. Itu sebab bila kita tengok kalau angkat mayat-mayat yang dah rentung ni, dia kecil, dia pendek. So kita boleh alami, so kita boleh juga dengar rintihan. Satu ketika saya ada tulis juga, saya rasa dalam ni, saya lupa dalam bab mana, tapi insyaAllah kita akan masuk. Satu ketika di waktu subuh, kita dapat call, ada sebuah kenderaan, dia terbabas dan terbalik. So, dia melanggar tebing. Ada satu jalan dekat Bahau Keratung tu, memang jalan tu memang terkenal lah dengan kemalangan. So bila kita hadir, kita dapati 2 orang ibu dan ayah meninggal dunia, dan ada seorang bayi. Bayi ini berada dalam dakapan arwah mak dia kan. So kereta tu terbalik, dan kereta tu radio tu masih, ataupun dia punya sound system dia masih lagi berfungsi, berbunyi, ada bacaan Yasin. So dan anak tersebut menangis dalam dakapan mak dia. Mak dia tersepit, ayah dia tersepit. So bila kita tengok barang-barang ni, rupanya tentera nak balik ke Port Dickson, kat camp dekat Port Dickson. So cuba bayangkan mana perasaan kita nak menyelamatkan dengan tangisan seorang bayi, dengan mak ayah dia dah meninggal, bayi masih kecil lagi kan. So itu pengalaman yang mahal lah yang kita hadapi. So pengalaman ini rugilah kalau kita tak bukukan dia untuk kita dapat kongsikan dengan masyarakat. Okey, baik. Saya nak kongsikan ada satu kisah yang cerita tentang asalkan kau bahagia. Asalkan kau bahagia, bab ke-16. Okey. So cerita ni tentang kucing sebenarnya. So ada tak kat sini peminat kucing? So sebenarnya dia dekat dengan hati saya sebab apa tau? Sebab ada seorang pasangan ni, dia ni pegawai di kedutaan Perancis dekat Kuala Lumpur. Ini sebenarnya kisah ni diceritakan oleh staf saya sekarang ni, bertugas di pejabat saya sekarang ni. Ini kisah peribadi dia lah yang dia kongsikan. Seorang pasangan warga Perancis ni yang bekerja dekat kedutaan, maknanya VVIP lah, orang besar. Isteri dia ni mereka dah lama berkahwin tapi tak dikurniakan cahaya mata. So bagi meredakan kesepian isteri dia ni, maka dia belikan seekor kucing. Kucing. Cantiklah kucing tu. Jadi satu hari kucing dia ni hilang. Dia keluar tak balik-balik. Jadi isteri dia sedih lah. Sampai 4-5 hari tak balik-balik. Dia pusing-pusing cari tak jumpa. Jadi last kali dia tampal poster. And siapa yang dapat reward lah, siapa yang dapat jumpa kucing ni, dia bagi RM500. Selang 2-3 hari, ada seorang pengawal keselamatan ni, sebuah apartmen ni, call nombor dekat situ lah, nombor yang pegawai ni. So bila dia call, dia kata kucing, dia jumpa kucing tu. Kucing ni berada dekat berlebas dekat tingkat 3. Tingkat 3 satu apartmen. Apartmen ni dia kondo. Maknanya VVIP tu kat situ. So bila yang pegawai kedutaan ni datang, milik kucing ni datang dengan isteri dia,
dia nak ambil kucing tu tak dapat sebab duduk kat tingkat 3 belakang dapur, bahagian belakang. Kan. Jadi dia pun dapat idea panggil bomba. So panggil lah bomba pun datang. Bila kita datang, biasanya kita tak terus ambil, mana kita akan pilih alternatif yang paling mudah dululah. So kita pergi dekat lift, naik ke tingkat 3. So ketuk pintu rumah yang berhampiran dengan kucing tu lah. So kita akan masuk, kita akan buka pintu dapur dia, kita akan ambil daripada situ lah, senang kan. Tak ada risiko dan sebagainya. Tapi bila kita ketuk, tu keluarlah seorang perempuan, seorang VIP. Rupa-rupanya kita tak perasan, rupanya ada dekat tanda nama dekat atas pintu dia tu. Tuh Puan Seri, maksudnya kerabat diraja di satu negeri lah. So dia menginap dekat situ. So oleh kerana waktu tengah hari, orang tengah berehat. Jadi dia marah. Dia kan, kenapa kacau dia berehat dan sebagainya kan. So bila kita bagi tahu kita sebenarnya nak selamatkan kucing belakang. Dia pun marah lah. Oh, apa saya peduli kucing awak apa semua kan. So jangan ganggu saya. Dia hempas pintu tu. So kita terpaksa turun balik, kita tengok macam mana kita nak ambil kucing tu. Sebab dia punya tuan dia ni dah merayu-rayu kan, so selamatkan kucing dia. Okay, so last kali kita decide kita akan sandarkan tangga belakang rumah tu. So kita minta pengawal keselamatan tu kontak yang rumah tadi tu, minta kebenaran, kita sandarkan tangga kat belakang je. So tak naik ke rumah dia lah. Okay, so bila kita sandar tangga tu, maka naiklah kita punya anggota naik. So bila naik, kucing tu lari ke hujung. So tak dapat, panggil-panggil tak datang. Kan? So turunlah balik. Turun balik, yang pemilik kucing ni, yang pegawai kedutaan ni, dia kata tak apa, biar saya yang ambil kucing tu. Sebab kucing tu bila dipanggil dia datang. Dia ada nama dia. Sebenarnya kami tak bagi sebab risiko. Dia bila dia panjat tangga, kalau terjatuh, dia bukan orang biasa, dia VIP kan. Tapi oleh kerana dia sayang sangat dengan kucing, dia kesian kat isteri tu, dia nak naik juga. So kita pun bagilah pakai harness semua sekali, dia naik ke atas. Bila naik, dia pun, kucing tu nampak je dia terus datang. Datang pun dia pun pegang lah. Nak buat turun, kan tangga bomba ni dia taklah besar sangat. So kena pegang sebelah, nak pegang kucing lagi. So dia hampir-hampir terjatuh. Kat bawah ni dah menjerit dah. Kan? Kalau jatuh tu memang kalau tak dibuang kerja, terbang ke Sarawak lah semua tu. Kan? Terutama ketua balai. Kan? Macam gitu. Jadi, so tak boleh buat turun. Letak balik kucing tu, turun balik. So last sekali kita bawa karung. So anggota kita naik balik, kita panggil nama kucing tu datang, berjayalah bawa turun. So, apa yang nak diceritakan adalah ketika kucing tu dah dapat, kan, so gembiralah, isteri dia gembira sampai menangis, gembira. Okay, so kita tengok dekat situ ada dua kegembiraan. Pertama, gembiranya seorang yang isteri tu, pemilik kucing tu dapat balik kucing dia. Yang kedua, kegembiraan ataupun kebahagiaan jaga tadi tu, pengawal keselamatan tadi tu. Sebab apa? Sebab dapat 500 reward. Dan kita bomba ni balik tangan kosong lah. Dah terima kasih apa semua kan, sebalik. Tapi sebenarnya bila kita pandang masa nak naik jentera tu, bila kita toleh ke bawah, kita tengok senyuman di dua orang ni, senyuman isteri pemilik kucing ni, mereka sesenyum bahagia. Senyuman pegawai keselamatan tadi tu sebab dapat reward. Bila kita berjaya membuat orang senyum, meletakkan senyuman pada dua orang ni, sebenarnya yang paling bahagia dekat situ adalah anggota bomba tadi. Sebenarnya. Jadi sebenarnya hikmah dia ataupun dia punya moral of the story sebenarnya, bila kita berjaya buat orang bahagia, itulah saat paling bahagia sekali buat kita. Kan? Kita berjaya buat mak kita gembira sehingga menitiskan air mata, menangis, terharu, rasa bangga dengan kita. Itulah saat yang paling membahagiakan kita. Ketika kita berjaya membahagiakan isteri kita, sehingga dia begitu bahagia sekali, maka itulah kebahagiaan kita. Itu terletaknya bahagia. So kita letak tajuk itu, asal kau bahagia. Jadi itulah yang dihadapi ataupun yang
Itu gambar hiasan lah. Itu bukan kucing. Tapi sebab oleh kerana saya tak jumpa gambar tu, tak ada gambar kucing ni, memang cantik lah, kucing yang mahal. Ini kes-kes yang lain, so kita ambil sebagai gambar hiasan. So saya petik satu kata-kata daripada Terelie. Saya peminat Terelie sebenarnya. So saya pernah jumpa kata-kata dia yang sedap kan. Saya letakkan dekat hujung sekali tu. Dia kata apa? Ketika sepasang atuk dan nenek salah satunya meninggal, katakan neneknya meninggal, yang menyedihkan bukan melihat atuknya menangis ditinggalkan neneknya, tetapi yang menyedihkan adalah neneknya tidak bisa lagi menghapuskan air mata di pipi atuknya, menghibur dan bilang ia baik-baik saja. Tu. Maknanya yang sedih bukan yang sedang menangis sekarang tu. Yang paling sedih adalah orang yang dah meninggal tu sebab tak mampu lagi untuk berbakti. Itu yang lebih menyedihkan. So selagi mana kita ada hayat, berbaktilah. InsyaAllah dengan bakti kita tu sebenarnya Tuhan balas dengan satu kebahagiaan rasa yang sangat hebat, yang tak tergambarkan. InsyaAllah. Itu kisah asal kau bahagia. Bila baca tajuk Tuan, Kisah saya ni ingat kita ni macam tajuk dia macam klise lah, macam mungkin suami isteri yang bukan pasal kucing, tak terfikir pasal kucing. Macam pasangan bercinta lah. Memang betul dia suami isteri, tapi kucing tu subjek utama. Dan bila pula ada, bagi saya plot twist, ada Pak Gad tadi lah. Yalah, kita tahu gaji seorang pengawal keselamatan berapa sangat kan. Bila dapat label tu banyak tu kan. Besar, betul. Jadi betul lah tu. Bomba tu pula yang yalah, sebab saya sebagai masyarakat lah orang cakap kan, datang jauh-jauh, tabik lah untuk selamatkan kucing sampai kena marah dengan tuan puan tu kan. Macam, korang kalau ikutkan, korang tak ada kena mengena kot dengan pengawal, dengan tu, tapi korang yang kena marah macam tabik. Memang betul lah tu, dia punya bahagia tu. Memang itu baru satu cerita kan. Ada lagi tuan-tuan nak kongsikan petang ni, insyaAllah. Ada. Okey, oleh kerana sekarang ni musim pandemik kan, musim PKP ni, banyaklah kisah-kisah tentang bunuh diri kan. Bunuh diri. Sebenarnya saya tak berapa tak suka sangat nak cerita tentang bunuh diri ni, takut dia jadi normalisasi dalam masyarakat. Tapi dalam buku ni kita, sebab salah satu job scope ataupun tugas bomba juga adalah membantu untuk menyelamatkan nyawa yang cubaan bunuh diri ni kan. So saya ada juga masukkan dalam kisah kalau tak salah You Jam I Jam. You Jam I Jam ni kisah tentang bunuh diri sebenarnya. Cubaan bunuh diri. Okey, so kisah ni diceritakan oleh saya punya timbalan ketua zon. Dulu saya sebagai ketua zon di Jempol. So timbalan saya dia selepas dia bertukar daripada zon Jempol tu, dia menjadi ketua balai di Pudu. So ketika dia menjadi ketua balai di Pudu, dia berhadapan dengan satu kes cubaan bunuh diri. So saya pernah cerita dalam live-live yang lain, bila contohnya dalam bila kita buat tajuk tentang bunuh diri kan. So sebenarnya dari perspektif penyelamat, bunuh diri ni terbagi pada 3. Yang pertama sekali, orang yang just nak tarik perhatian sahaja. So dia buat biasanya dia akan publishkan, dia akan war-warkan dia nak bunuh diri tu. Contoh dia naik satu tingkat yang tinggi, so dia akan call ke, dia akan menjerit ke supaya orang menarik perhatian. So dia sebenarnya mungkin dia tengah nak convince dia punya kekasih dia ke, mak ayah dia ke kan, supaya beri perhatian pada dia. So biasanya mereka ni dia hanya nak tarik perhatian je. Mereka ni tak akan bunuh diri. So yang kedua, yang ni akan melibatkan bomba. Cubaan bunuh diri, dia 50-50. Dia dia tak nak bunuh diri, dia takut bunuh diri, tapi dia tak ada cara lain, dia dah bunuh. Kan? Ni yang kedua ni. So biasanya kita berjaya, insya-Allah berjaya pujuk mereka ni. Dan yang ketiga, ada yang golongan bunuh diri ni yang memang nekat nak bunuh diri. Yang ni memang tak ada, biasanya dia akan makan racun ke begitu. Maksudnya senyap dia bunuh diri. Kan? So yang ni memang biasanya tak dapat diselamatkan lah. Yang ketiga ni. So yang terlibat dengan bomba ni biasa yang kedua dan yang pertama tadi.
Yang pertama. So yang kedua ni, yang pertama tadi tu insya-Allah mereka tak akan bunuh diri lah. Yang kedua ni, yang kedua ni kalau silap percaturan, silap strategi kita, menyebabkan mereka akan bunuh diri lah. Kan? So dalam kisah ni Yujam Aijam ni saya masukkan 2 kisah tentang bunuh diri sebenarnya. Okay, so cerita tentang di flat Seri Sarawak ni, ada seorang ni dia ada masalah lah dengan kekasih dia. So dia nak bunuh diri. So bila kita dipanggil ke sana, kita dalam proses kita nak buat persiapan untuk menyelamatkan dia ni. Biasa untuk selamatkan bunuh diri ni, dekat bawah kita akan airbag. Kan? Dekat airbag, dekat atas kita akan standby, satu tingkat dekat atas dia. Kita akan standby pasukan yang akan turun dengan tali. Kan? Ataupun kita lepaskan jaring. Dan satu tingkat di bawah dia akan sambut jaring tersebut. Ataupun standby lah. So begitu. So sementara anggota ni dia standby untuk set up peralatan, set up airbag. Jadi ada seorang ataupun 2 akan berperanan untuk memujuk mereka ni. Pujuk. So masa ni peran penting, kena pandai, ayat kena bagus, kena pandai. Kan? So saya ada kongsikan dekat sini ada beberapa tips ataupun ada cara yang bomba gunakan untuk berhadapan dengan kes bunuh diri. Okey, contoh kan. Yang pertama adalah repo. Kita bina repo dulu. Maksudnya kita perkenalkan diri. Saya ni daripada bomba. Kan? Saya bomba. Saya datang nak selamatkan awak. So biasanya orang bunuh diri ni kalau dia nampak polis, biasanya dia akan terjun. Dia akan bunuh diri. Dia takut. Sebab apa tau? Sebab mereka ni pun tahu cubaan bunuh diri ni satu kejenayah. Kan? So bila mereka ditangkap, mereka akan dipenjarakan. Ada dendanya. Memang kes jenayah. Dia bukan bila tangkap tu, okey boleh balik ke rumah. Tak. Kita akan serahkan kepada polis. Gitulah. Kan? Maksud kita sebenarnya kan? So kes bunuh diri ni sebenarnya boleh kita bantu. Sebenarnya dia nak apa. So kalau masa tu dia nak, katalah dia dahaga, dia nak minum air, so kita akan bagi dia air. Kalau dia katalah dia nak rokok, so kita bagi rokok macam tu. Kan? Sebenarnya kita nak lengahkan masa kan untuk kita set up peralatan sekali. So sehinggalah kita berjaya selamatkan dia. So alhamdulillah di kedua-dua kes ni yang saya ceritakan adalah satu di kes di Sarawak dan satu lagi dekat Sogo. Dekat Sogo. So Sogo ni dia berada dekat pagar dekat ruang tengah tu, tingkat saya dah lupa tingkat berapa. So kita berjaya, alhamdulillah berjaya selamatkan mereka. So selain daripada dalam kisah ini, selain daripada kita nak bagi tahu tentang keburukan bunuh diri dan sebagainya, kaedah bomba menyelamatkan, dia ada step-step dia. Dan yang penting sebenarnya dalam kisah ini, kita nak bagi tahu tentang bagaimana bomba ni bila sebenarnya ada kalanya kita tak berjaya selamatkan. Kan? Kita tengah usaha ni tiba-tiba memang jatuh dan meninggal. Cuba bayangkan masa tu orang yang in charge ataupun yang terlibat tu, dia balik ke balai dia dalam keadaan sedih. Mungkin sehari 2 tak lalu nak makan. Cuba bayangkan. Sebab dia akan fikir macam ni tu. Kalaulah saya sempat tadi, macam tu. Sebab dah dekat dah biasanya. Ataupun kalau saya pegang kuat sikit tadi, dia meronta pun insya-Allah kita bersama. Cuba bayangkan begitu. Sebab kita main dengan nyawa manusia kan. Memang sehari 2 tu memang kita akan ingatkan dia. Tapi kalau berjaya, so biasanya orang bunuh diri ni, kalau kita berjaya, kita akan dapat tepukan dan sorakan daripada orang penonton kat bawah tu. Kan? So memang memang rasa seronok sangatlah, seronok dan juga happy. Tapi bila kita tak berjaya selamatkan dia, mungkin dia meronta, mungkin dia memang dah nekat nak bunuh diri kan. So kita dah set up sekali, kita dah cuba untuk grab dia tetapi tak berjaya. So dia mati di depan mata kita. So kita akan rasa sangat bersalah lah. Walaupun kita dah berusaha sebaik mungkin, tapi itulah yang kita rasa. Sebab memang kita
Yalah, kita kalau nak cederakan kucing pun kita kesian kan. Cuba bayangkan orang mati dan jatuh di depan mata kita, meninggal. Wah, memang sangat memberi kesan dan trauma kan kepada anggota penyelamat sebenarnya. Tapi itulah yang kita hadapi, tanda kita sayang kepada masyarakat. Tu Abang Bombo sayang kamu. Itu Kalau ikut salah satu dalam bab ni ni tu lah. ada tulis ni. Yang YouTube Yes. ni memang kisah benar jugalah ni Ya, Dia ada tulis YouTube ni. ada dekat YouTube. Betul. Oh. Memang ada dekat YouTube kisah Seri Sarawak tu. Kalau nak tengok yang live dia, memang dia rakam. Ada Tuan Azhar yang ketua balai tu yang memujuk dia tu, proses memujuk tu ada dekat YouTube tu. Nanti boleh type je dekat situ. Kes bunuh diri di flat Seri Sarawak. So ada dekat YouTube. Itu kisah live lah. Betul kisah. Tuan Zul dah kongsikan petang ni. Jadi bagi saya dua kisah tu pun memang mengesankan lah. Satu tadi tu macam happy ending. Yang saya kira pun happy ending tapi dia lebih pada isu viral sekarang ni kan dengan orang cakap masing-masing depression banyak dan uish, tak boleh bayang lah tuan berada di tempat bomba yang nak selamatkan tu. Memang semoga dimudahkan lah urusan ahli bomba yang ditugaskan. Memang kalau ikut macam tu tuan, dia rotation tugas dia random. Dia akan pergi selamatkan macam bunuh diri, kucing. Orang yang pergi selamatkan tu macam tugasan tu. Macam mana? So memang dia dekat balai ni biasanya ada 3 pasukan. Pasukan A, pasukan B, pasukan C. So biasanya dia ikut shift lah. Mungkin shift pagi ni pasukan A. Malam pula bermula 8 malam sampai 8 pagi pasukan B. Macam gitu. So random lah, tengoklah rezeki siapa. Kan? Sebenarnya kami di balai bomba, kalau dapat panggilan, itu adalah waktu yang paling seronok sekali. Kan? Kalau sehari tu tak ada panggilan, memang kami stres. Memang melompat-lompat lah. Kalau dapat panggilan tu memang kami bersorak nak pergi. Memang berlari-lari. Kalau tengah main takraw ke apa petang kan, kami dengan pakaian sukan tu akan masuk dalam jentera, dah akan bergerak. Sebab pakaian bomba ni dah ada dalam jentera. So kita akan pakai pakaian tu dalam jentera. Sementara sampai tu kita dah pakai macam itu. So memang menyeronokkan lah, memang teruja. Itulah. Okey. Kalau kita tengok cover ni tuan, dia ada bomba lelaki, bomba perempuan. Mula saya ingat gambar ni Tuan Zul lah, tapi bila tengok ni bukan Tuan Zul ni. Ada cerita tak di sebalik gambar cover ni? Okey, betul ada cerita. Sebenarnya yang perempuan ni adalah yang Puteri Celorin Jingga tu, yang saya cerita dalam satu bab ni. Yang tengah cium mula tu. Bab 15. Kalau kita buka bab 15, Puteri Celorin Jingga, muka surat 94 tu, ada satu gambar dia tengah cium mula. Puteri Celorin Jingga ni, nama dia Ain nama dia. So dia ni seorang anggota bomba wanita. So saya sebenarnya kita nak cerita bahawa dalam bomba ni ada wanita. Ada wanita, ada lelaki, ada wanita. Dan masa latihan sebenarnya bomba kalau masa rekrut latihan untuk wanita dan lelaki ni sama je. Kalau lelaki bawa beban 10 kilo, perempuan 10. Kalau 20 sama. Kalau pumping tu sama. Berlari sama. Tapi yang hebatnya sebenarnya perempuan lagi kuat daripada lelaki. Itu fakta dia. Dia lagi tabah dan lagi kuat rupanya. So kalau berlari, biasa kami akan berlari pagi dan petang. So sekurang-kurangnya 3 km, 4 km lah untuk pagi dan petang. Jadi kalau jurulatih ni, dia akan letak perempuan dekat belakang. Kita berlari ke depan. So salah satunya adalah jangan sampai perempuan ni potong kita. So malulah kan, pelatih lelaki, perempuan ni lagi laju. Lagi kita tiba-tiba dah down. Yelah kadang-kadang bila dah penat, kita akan curi tulang lah nak berjalan kan. Tapi bila pelatih perempuan, pelatih wanita ni dah potong kita, memang tercabar lah kan. Perempuan pun boleh berlari kan, kita dah mengalah kan, tak boleh lah. So memang itu kekuatannya. So saya nak bagi tahu bahawa ada juga sebenarnya ramai
remaja-remaja kita ataupun dekat luar sana yang nak jadi bomba, dia wanita nak jadi bomba. So salah satunya kita ajar dalam bomba ni sifat berani lah. Sifat berani. So kita tengok dalam bab Puteri Celuring Jingga ni, dia salah seorang jurulatih ular dekat bomba. Jurulatih. So mereka ni akan melatih anggota bomba yang lain berkenaan dengan ular. So kita akan dedahkan dengan berbagai perkara lah. So dia sendiri ni, dia sehingga dia dah confident, dia boleh cium ular tu. Contoh gitu. Bila dia boleh cium ular tu, maksudnya tahap confident dia tu okey lah. Kan? So sebenarnya tugas bomba bukan untuk cium ular, bukan. Tapi kita nak bagi tahu bahawa mereka ni dah memahami sifat ular. Dah faham dah macam mana selok-belok ular ni. Dia attack macam mana, kan? Dan sebagainya. So mereka ni pakar lah dalam bidang ular ni. Selain daripada saya nak dan sebenarnya dalam buku ni ada 2 bab berkisah mengisahkan tentang ular. Kan, ular. Salah satunya adalah ciuman berbisa. Cerita tentang arwah Abu Zarin. Ni adalah kisah peribadi saya dengan beliau. Bab sebelum tu. Kan? So kisah peribadi saya dengan dia lah. Yang mana dia sebenarnya arwah ni dah meninggal juga disebabkan oleh patukan ular lah. Sebenarnya dia ni dah dipatuk ular lebih daripada 4 kali dan dah koma lebih daripada 2 atau 3 kali koma disebabkan ular. Tapi oleh kerana dia ni memang dah sebenarnya dia jatuh cinta lah dengan ular ni. Ular ni bukan setakat lagi macam kalau kita bomba yang biasa ni, kita nak selamatkan masyarakat tu daripada patukan ular kan. Tapi dia ni lebih kepada dia dah menjiwai ular ni. Sebab dia kalau pergi kursus, dia adalah jurulatih, ketua jurulatih ular lah. Biasanya kalau dia duduk asrama nak tidur malam, dia akan buka kotak ular dia tu. So ular dia boleh menjala je dalam bilik dia. Kan? Dan dalam majalah 3 hari tu, dia mandikan ular dalam satu kolah besar tu. Ular ada 2 ekor kat dalam tu, dia masuk dalam tu dia mandikan ular. So dia ada majalah 3. Dan dia juga pernah join Asia Got Talent. Asia Got Talent, dia bawa ular dia tu. So itulah arwah Abu Zarin. So saya ada pengalaman peribadi dengan dia lah yang saya rekodkan dalam buku ni. Kan? Saya nak cerita tentang dia lah sedikit. Yang saya cerita dalam buku ni adalah tentang dari satu balai ni kita pernah jemput dia untuk ambil ular lah. Ular-ular ni kita tangkap dekat kebun getah. Ular tedung selah yang sangat besar. Jadi bila dia datang, dia sangat mengkagumkan saya. Yang saya ada dekat situ. Sebab sebelum ni pernah ada seorang raja ular, arwah juga, arwah Ali Khan ketua saya. Dia pernah datang ke balai tersebut ambil ular. So cara dia ambil ular tu berbeza. So dia biasanya dia akan pergi, dia akan tepuk sikit sangkar tu, kan, dia akan buka tutup sangkar tu dan ular tu keluar daripada sangkar tu, lubang kat atas tu, baru dia akan tangkap. Tapi arwah Abu Zarin ni, bila dia datang, dia tanya dekat mana sangkar ular tu? Okey, dekat sini. So dia terus pergi buka sangkar tu, masukkan tangan dia dalam sangkar tu. Tangkap ular tu. Jadi itu berlaku depan mata saya. Ini bukan calon-calon orang. Sebab ular tu bukan ular yang biasa dengan dia. Ular baru, kita baru tangkap. Kan, maksudnya memang dia betul-betul faham tentang sifat ular lah. Kan? Jadi so antara cabaran kerja dalam bomba ni adalah kita dipanggil untuk mengendalikan haiwan-haiwan berbisa ni dekat rumah-rumah mangsa dan kita tak boleh menolak. Kan? So kita kena cubalah sedaya upaya. Dan Jabatan Bomba sebenarnya dia ada peralatan dia. Peralatan untuk safety lah. Kan? Untuk tangkap, untuk menyimpan ular dan sebagainya. Namun untuk walaupun kita ada peralatan, macam kita sendiri kan orang awam, okey, sorry ada gangguan sedikit, ada call masuk. Okey. So, kita sebagai orang awam, walaupun kita ada peralatan, ada safety dan sebagainya, kita belum tentu kita confident nak handle ular kan. So, latihan itu. Latihan yang membentuk kepakaran itu yang menyebabkan insya-Allah mereka ni berani untuk berhadapan. So, saya juga ada masukkan dalam buku ni. So, insya-Allah buku ni sebenarnya merangkumi hampir ke semua
unit-unit yang ada dalam bomba. Ada unit PPDA, penyelamatan di air, ada unit K9, penyiasatan anjing. Dalam bomba juga ada unit anjing pengesan. Dan kita ada 3 jenis anjing pengesan. Dan ada berbelas-belas ekor lah aset kita. So ada juga dicerita dalam ni tentang perkara tersebut. Kita ada unit udara, kita ada storm. Storm ni macam komando lah dalam bomba. Kita ada mass team dan sebagainya. So saya ceritakan secara dalam bentuk storytelling supaya kita tak bosan baca kan. So kisah yang sebenar. So kita masukkan ada 3 unsur NLP saya belajar NLP. So bila saya menulis ni, so ada juga yang baca ni, dia komen, dia kata terasa NLP-nya dalam ni. Apa maksud dia? Saya masukkan unsur ni WACOG, maksud visual, auditory dan juga kinestetik. So bila kita cerita tentang sesuatu keadaan latar tempat, so kita akan ceritakan secara detail. Dekat situ apa yang berlaku, suasananya macam mana kan, kawasan tu macam mana keadaan dia kan, malam ke gelap ke apa, cahaya dan sebagainya, kita cerita dari sudut visual. So dia meraihkan orang visual. So kita juga cerita tentang ada unsur-unsur auditory. So kita akan cerita kalau mangsa tu menjerit ataupun merintih kesakitan, kita cerita dalam ni. So mereka bila baca tu seolah-olah berada dekat situ. InsyaAllah begitu. Dan kita juga cerita tentang kinestetiknya. So ada yang bagaimana kita memujuk, kita pujuk mangsa, dan bagaimana kita menyentuh, bagaimana kita handle mangsa dan sebagainya. So orang yang kinestetik rasa diraihkan bila baca buku ni. InsyaAllah. Saya nampak ada gambar Tuan Zul dalam ni, yang masuk paper ni, itu pasal apa ni? Okay. Itu masuk bila tu? Yeah. Lah, okay, so paper ni paper utusan ni saya ditemu ramah oleh wartawan utusan ketika bertugas dekat Negeri Sembilan lah. So dalam bab pertama saya masukkan bidadari cinta Abang Bomba, Abang Bomba dan bidadarinya. Kita nak bagi tahu dia bukan sekadar kisah cinta saya dan isteri, bukan. Kita nak bagi tahu tentang cabaran yang perlu dihadapi oleh orang yang nak masuk bomba adalah kena bersedia. Mereka ni akan dipindahkan bila-bila masa. Mereka tak akan duduk setempat. Nah, sebagaimana pasukan uniform yang lain pun sama jugalah. So dalam cerita ni last kali kita bagi tahu bahawa lepas ni masih belum buka lagi kan, sedang nak pindah pula ni. Maksudnya kena bersedia sebagai isteri, sebagai keluarga, kena bersedia untuk berpindah bila-bila masa kan, dalam bomba begitu. So itu cabaran menjadi seorang bomba lah. So kena bersedia lah siapa nak jadi bomba. Dia bukan macam setengah kerjaya, dia boleh stay kat situ sampai pencen, tak. Okay, begitu. Okay Tuan, so kita dah sembang beberapa kisah dikongsikan. Selepas perkongsian Tuan ni, siapa yang patut dapatkan buku Abang Bomba ni? Sebab saya nampak ini kalau adik-adik kita yang baru lepas belajar ni, yang memang ada cita-cita, korang sangat sesuai dapatkan ni. Jadi nak dengar daripada Tuan Zul sendiri, siapa yang patut dapatkan buku ni, insyaAllah. Kenapa patut beli dan baca buku ni? Okey, baik. Pertama sekali, orang yang nak jadi bomba lah. Siapa-siapa yang anak dia nak jadi bomba ataupun dia sendiri nak jadi bomba, so untuk dapatkan gambaran macam mana kejayaan bomba ni, kena baca buku ni. Yang kedua, orang yang pernah diselamatkan oleh bomba, kena baca buku ni. Sebab sebenarnya ada satu sentimental value sebenarnya. Orang yang pernah diselamatkan oleh bomba ni, dia akan mengingati peristiwa tersebut. Sebab ada seorang bekas Presiden US. Bekas Presiden US, saya dah lupa dah nama dia apa. Dia bila dia jadi presiden, diisytiharkan satu hari jadi hari anggota bomba sedunia yang kita sambut sekarang ni. Sebabnya ada kisah dia. Masa dia berusia 3 tahun, kan, dia
ketika basikal dia rosak, dia di tengah jalan, ada satu jentera berhenti, jentera bomba, dan betulkan basikal dia, kan, dan dia bawa budak ni balik ke rumah dengan selamat. So benda tu simple saja, tetapi siapa sangka budak tersebut adalah Presiden Amerika selepas beberapa puluh tahun selepas tu. Jadi mengenangkan jasa bomba ketika itu, maka diisytiharkan satu hari adalah Hari Anggota Bomba Sedunia. So begitu juga siapa saja biasanya yang berjaya diselamatkan, mereka ni berdepan dengan hidup dan mati, tiba-tiba ada anggota bomba datang selamatkan, sudah tu mereka ni akan ada sentimental value dengan anggota bomba. So mereka ni lah biasanya akan backup kalau ada tomahan-tomahan kepada bomba, mereka ni akan backup biasanya. Jadi mereka-mereka ni saya rasa memang patut untuk beli buku ni. Sebab dalamnya ada banyak lagi kisah-kisah orang lain yang diselamatkan oleh bomba, dengan kisah-kisah yang lain yang sama dengan kita. Dan dia boleh jadi kenangan pada kita lah. Dan yang ketiga adalah para guru lah, guru yang nak dedahkan tentang kerjaya, kan. Contohnya kaunselor di sekolah, nak cerita, nak kan dia ada antara subjek dia tentang kerjaya, kan. So antara buku rujukan lah untuk cerita kepada mereka ni tentang kerjaya, salah satunya adalah tentang bomba. Maka buku ini insya-Allah dapat memberi gambaran yang jelas kepada anak-anak murid kita, insya-Allah. Okey. Dia sebab keunikan buku ni, saya boleh kata first time lah saya nampak buku pasal bomba yang santai macam ni lah. Bersifat lokal, tempatan. Mungkin ada juga kat luar sana, tapi bomba kat overseas lah. Ni kisah bomba Malaysia ni. Jadi tuan-puan nak tahu masyarakat tentang bomba, boleh dapatkan buku Abang Bomba ni. Okey tuan, sebagai penutup sesi kita ni, kata-kata untuk adik-adik kita lah yang nak jadi bomba. Nasihat seorang abang lah kita nak bagi tahu. Abang nasihat adik nak jadi bomba ni. Apa kata-kata yang boleh tuan kongsikan? Bismillah. Saya yang memotivasikan saya untuk jadi bomba antara adalah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang banyak memberi manfaat kepada orang lain. So sebenarnya semua kerjaya adalah berfikir tentang memberi manfaat. Tetapi apabila saya berada dalam jabatan bomba, jadi salah seorang anggota dalam anggota penyelamat, kami setiap masa, setiap detik memikirkan bagaimana untuk memberi manfaat kepada orang, bagaimana untuk menyelamatkan mereka, bagaimana untuk mengelakkan mereka ataupun menarik mereka daripada suatu situasi yang mencemaskan untuk diselamatkan. So kami rasa sangat berbaloi sebenarnya, walaupun berdepan risiko maut, risiko kecederaan, tak termasuk lagi risiko gangguan. Saya tak pernah cerita, kan, bomba ni sebenarnya selain daripada risiko maut, risiko cedera dan sebagainya, ada risiko gangguan dekat situ, kan. Ada gangguan mistik dan sebagainya pun kami akan hadapi juga. Kadang-kadang balik rumah ada orang ikut dan sebagainya, kan. Itu pun risiko juga, kan. Tetapi kami rasa berbaloi sebab kita berkhidmat, kita memberi bakti pada masyarakat, insya-Allah. Jadi siapa yang ada niat nak jadi bomba, teruskan niat tersebut, kan. Bina fitness, insya-Allah ada rezeki kita jumpa dalam kerjaya bomba, insya-Allah. Okey. Terima kasih banyak Tuan Zul, dan kirim salam juga pada penulis bersama, Puan Zairoslina. Assalamualaikum. Insya-Allah, insya-Allah. Yang orang cakap walaupun ringkas dengan harga yang sangat murah, tapi insya-Allah dia sangat bermanfaat lah untuk semua yang membacanya, dan insya-Allah semoga orang cakap kerjaya tuan dan dipermudahkan lah, orang cakap zaman-zaman sekarang ni. InsyaAllah, amin. Yang depresi tu pun bila kita dengar ni, mudahkanlah abang-abang bomba ni. Jangan buat panggilan yang tak patut, orang cakap, sebab kita tak cerita lagi panggilan-panggilan palsu, kan tuan, kan. Jadi benda-benda tu tolonglah matang, dan mak ayah tolong jaga anak-anak, jangan buat panggilan palsu lah untuk kita punya peran liner ni. Jadi untuk sesi ni, terima kasih sekali lagi, dan insya-Allah. Terima kasih Cik Amir. Insya-Allah. Assalamualaikum. Insya-Allah, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih pada semua.